Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa barakatihi fi daraini amin ya rabbal alamin. Kata tuan kitab musannif rahimahullah, yang kedua, sebab dipakai akan dia pada basuh fardu, pada wudu dan pada mandi, dan tiada sampai perhimpunannya dua kolah. Jadi yang kedua ni kita boleh letakkan tajuk Ma'ul Musta'mal, air musta'mal. Terdahulu kita dah bincang air mutlak, kemudian air mutaghayyir. Yang seterusnya kita akan masuk tentang air musta'mal. Jadi kata tuan kitab di sini, sebab kenapa air itu dihukumkan sebagai musta'mal, kerana dipakai akan dia, digunakan dia pada basuh fardu, pada wudu. Jadi basuhan fardu di dalam wudu, basuhan yang fardu pada anggota rukun wudu. Basuhan yang fardu ialah basuhan yang pertama lah. Basuhan yang kedua, basuhan yang ketiga tu sunat. Sunat meninggalkan basuhan. Jadi kalau pada basuhan yang kedua, yang ketiga, itu tidak menjadi mustakmal. Yang menjadi mustakmal hanya di basuhan yang pertama, basuhan yang wajib, basuhan yang fardu. Pada anggota rukun wudu. Ada anggota yang bukan rukun, seperti telinga bukan rukun kan, dalam mazhab Syafi'i sunat. Jadi kalau lebih basuh telinga itu, yang pertama, basuh telinga yang pertama tu, lebihan tu kita nak guna untuk basuh kaki, boleh kan? Boleh, tapi mana ada air pun kan. Tak ada air pun. Dan pada mandi yang wajib lah. Ada mandi yang sunat. Mandi yang sunat tidak menjadi mustakmal air. Kalau kita mandi sunat Jumaat, air lebihan mandi sunat Jumaat tu boleh, air itu masih mutlak, tidak menjadi mustakmal. Yang menjadi mustakmal ni ialah mandi yang wajib, yang kita gunakan untuk mengangkat hadas. Sama ada hadas kecil, wudu, ataupun hadas besar, mandi. Dan tiada sampai perhimpunannya dua kolah. Sebutan bahasa Arabnya kullah. Ingat lagi sukatan dua kolah tu. Kalau air itu tidak sampai dua kolah, ukuran dua kolah, kalau dalam bekas 4 segi, panjang, lebar, dan dalamnya 1 hasta 1/4. Kalau dalam bekas yang bulat, ukurannya lebarnya 1 hasta, dalamnya 2 hasta. Jadi tak usah mana kan, usah, tak usah mana. Sebab tu kita cerita baru ni, ada orang yang nak buat kolah di rumah dia, tapi dia tak ambil tahu dulu ukuran 2 kolah. Jadi dah siap dah kolahnya, dah plaster dengan mozaik sekali. Lepas tu baru nak tanya Ustaz, ukuran 2 kolah tu macam mana ukurannya? Ustaz pun beritahu macam ni. Dia balik tengok, cek rumah ni, kurang 1 bata je. Dah menyesal kan. Tambah 1 bata tu dah jadi 2 kolah air dia. Kalau 2 kolah kita boleh wuduk celup je kan. Kalau air basuhan wuduk kita jatuh dalam air tu pun tidak memustakmalkan air yang dalam 2 kolah. Ni cerita air sedikit ni, air yang kurang 2 kolah masuk air mustakmal, maka dia akan memustakmalkan air. Cuma yang pertama sekali, mustakmal ni, kalau kita terjemahkan, mustakmal ni bahasa Arab,
Kalau kita terjemahkan, maknanya yang digunakan, air yang telah digunakan, musta'mal, air yang second hand, no? Itu kalau kita terjemah je. Tapi kalau dihuraikan lagi, ta'arif air musta'mal tu air yang telah digunakan pada basuhan yang pertama, anggota rukun wudu kalau mandi sekalian tubuh badan lah. Dan juga air lebihan dari membasuh najis. Jadi nak tahu air lebihan menyucikan najis yang menjadi musta'mal, macam mana? Yang kita dah bagi contoh sebelum ni. Contohnya kalau kita nak basuh lantai lah, lantai ada najis, yang pertama buang najis tu, air najis tu buang. Kemudian kita datangkan air yang mutlak, air mutlak lah, kita tuang atas tu. Ya, air yang setengah orang dia faham kena jirus, bukan jirus, tak perlu jirus, tuang je air atas tu. Kalau kita jirus, merata sampai satu rumah lah jawabnya basah kan. Macam mana? Jadi lagi menyesal, pening balik lah, habis masuk bawah dapur, masuk bawah. Kan payah. Tak usah buat macam tu. Cuma kan jirus, kita tuang je air atas tu. Jadi kita tuang air atas tu, kemudian kita lap. Bila kita lap tu, kita gosok kan. Jadi lantai tu masih najis lagi. Kalau ada lagi sifat-sifat dia, sifat warna, rasa, bau dia masih ada lagi kat situ. Jadi lantai tu masih lagi bernajis, belum suci lagi. Dan air tu yang dah serap dalam apa? Dalam kain tu, tu bernajis tu. Kita pergi cuci lah, perah, cuci dengan air paip kan, kat sinki tu. Kemudian kita datangkan air yang kedua. Jadi kita datangkan air yang kedua, kita pun lap lagi. Kalau air itu tidak berubah dah, maka bila kita lap air itu, kita angkat, bawa ke sinki kan. Lantai itu suci dah. Lantai itu dah suci. Bila lantai itu dah suci, sebab air tak berubah, dan air itu dihukumkan musta'mal. Air yang dalam kain itu musta'mal. Lantai suci, air menjadi musta'mal. Kalau lantai tak suci lagi, tak boleh lah, 2 kali tu tak boleh, kita kena buat lagi. Jadi kali kedua tu masih kali pertama hukumnya kan. Kalau air itu masih berubah lagi, ada tanda sifat najis lagi kan, bau, warna masih ada lagi, tak suci lagi. Kalau lantai tak suci lagi, air itu berubah, tu masih air bukan najis. Tapi kalau kita tuang air, kita pun lap, air tak berubah, bau, warna, rasa dah tak ada, maka air itu jadi musta'mal. Lantai suci, air menjadi musta'mal. Ni nak cerita air musta'mal ni, air dari lebihan kita membasuh najis. Okey, jadi ada beberapa perkara yang kita nak kena jelaskan. Macam mana air itu boleh jadi musta'mal. Yang pertama, air yang sedikit lah. Kalau air banyak, lebih 2 bola, itu tidak akan musta'malkan air. Kita basuh muka yang pertama tadi tu, kemudian air yang menitik tu kita tadah semula. Air yang kita tadah tu musta'mal. Itu baru jadi musta'mal. Dan kalau air tu menitik masuk dalam bekas, dalam air yang sedikit, jadi musta'mal air yang sedikit tu. Itu kalau kita ambil macam ni, kita basuh muka, air tu jatuh terus ke bawah lah, jatuh terus ke dalam air yang sedikit. Tapi kalau kita basuh di luar, kita tak basuh muka di bawah air yang sedikit tu, kita basuh tempat air lah, basuh di luar. Tapi merecik, percikan air yang musta'mal, kan air yang kita guna basuhan yang pertama wudu tu, terpercik. Air yang jatuh daripada muka tu musta'mal. Tapi kalau air musta'mal terpercik, masuk dalam air mutlak yang sedikit, tidak memusta'malkan air mutlak yang sedikit. Air itu kekal mutlak.
terpercik ni kekal mutlak. Jadi jangan kita basuh muka kat situ juga, jatuh dalam tu. Oh, bersama. Tapi kita dah basuh tempat lain, tapi terpercik masuk dalam tu. Walau banyak sekalipun, tidak akan memustakmalkan air itu kan terpercik. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita nak basuh tangan, kita celupkan, ni basuhan yang pertama, kita celupkan dalam tu, niat basuh tangan dalam air yang sedikit ni. Air yang banyak, saya tanya lah, memang tak mustakmal. Air sedikit, kita celupkan tangan, niat basuh tangan. Jadi mustakmal itu, bila kita angkat tangan kita, air yang sedikit tadi menjadi mustakmal. Tapi kalau kita basuh muka, kita ambil basuh muka, basuh kat luar kan muka, kemudian kita celup sekali lagi untuk basuhan yang kedua kan. Yang kita celup tu walaupun ada kesan air yang kita gunakan untuk wudu, untuk basuhan yang pertama muka tadi tu, itu tidak mustakmal. Tidak mustakmal. Yang air yang sisa di tangan kita tu kita celup, itu tidak mustakmalkan air yang sedikit. Kalau kita basuh tangan, kita pun basuh tangan ni yang kita, sebab apa kita memang nak basuh tangan. Kalau basuh yang nak ambil basuh untuk muka tadi tu bukan nak basuh tangan, itu basuh muka. Bila kita nak basuh tangan, masa ni kita kena niat tangan itu sebagai gayung. Jadi kita nak celup dalam air yang sedikit tu, niatkan tangan tu sebagai gayung. Kita niat untuk nak celup air saja, bukan nak basuh tangan lagi. Basuh tangan kat luar nanti. Kita nak celup air tu, kemudian bawa keluar, bawa basuh tangan. Kalau kita niat nak basuh tangan, kita celup je, kita angkat tangan, mustakmal dah air yang sedikit tadi. Tapi kalau kita celup, niat untuk kita jadikan gayung, nak celup air tu, kemudian kita cuci tangan di luar, kemudian adalah kesan kan ada, tangan kita nak celup yang kali kedua pula untuk basuhan tangan yang kedua kan, itu tidak mustakmal. Kemudian yang ketiga, kita basuhan yang pertama, contoh muka, kita dah tepekkan tangan tu, kita basuh, kita baru gosok sikit, kita angkat tangan, lepas tu kita tepek semula, sambung balik basuh. Yang tu pun boleh menjadi mustakmal. Jadi kita dah ceraikan tangan kita daripada muka, tapi muka tak habis lagi, dia baru kena sikit, kemudian kita sambung dengan lebihan tadi tu, itu akan menjadi mustakmal. Jadi kita kena basuh, jangan angkat tangan tu, nanti ambil pula air yang kedua. Kalau tak sempurna lagi basuhan yang pertama tu, basuhan yang kedua tu akan menjadi basuhan yang pertama juga. Dia okey macam tu. Kalau kita angkat tangan, kita letak semula, akan menjadi mustakmal. Ini penting benda ni kan. So kita nak pastikan supaya wudu kita sah. Kalau wudu tak sah, solat apa benda kan, tak jadi solat kita. Kemudian yang keempatnya, kalau kita mandi hadas ni, kita mandi contohnya kita guna shower kan, kita mandi dalam tap ni, tap mandi tu, kita tutup tap mandi tu, tak boleh keluar air tu. Kita mandi, kemudian air yang jatuh kita gunakan untuk mandi tu jatuh dalam tap tu, air tu jadi mustakmal. Tapi kalau kita mandi kat luar, kemudian terpercik masuk dalam, mungkin ada air satu baldi kan, air mutlak satu baldi, terpercik daripada air mandi kita masuk dalam tu, air dalam baldi tu kekal mutlak, tidak menjadi mustakmal. Kalau kita terpercik ni tidak akan memustakmalkan air yang sedikit. Dia air tu kita tadah semula kita guna, itu baru mustakmal. Air yang telah digunakan, kita gunakan semula, itu tak boleh. Kalau terpercik tidak mustakmalkan air. Kemudian yang kelima tadi cara yang kita cerita pada cara mencucikan najis tadi. Kalau lebihan daripada air yang kita gunakan untuk mensucikan najis, lantai itu menjadi suci, airnya akan menjadi mustakmal. Ada soalan tak situ? Air mustakmal ni. Tak basuh tangan pun tak angkat juga tangan. Basuh tangan untuk
Tak boleh juga. Tak boleh. Tangan, kalau kita tengah cuci tangan, basuh yang pertama kan, kita angkat tangan, kemudian kita sambung balik kan. Sambung dah boleh. Jadi kita dah angkat tu, angkat terus. Kemudian kita guna air yang baru. Jadi seorang sahabat Nabi ni, tak silap nama dia Abdullah bin Zaid. Jadi sahabat ni bila ditanyakan cara wudu Nabi, dia pun ambil air satu gayung. Dia ambil air satu gayung, dia celup tangan tu. Dia cuci tangan, dia kumur, kemudian baru dia basuh muka. Tapi daripada air segayung. Tapi sahabat ni berwudu dengan cara mencelupkan tangan ke dalam air segayung tu. Jadi tidak memustakmalkan air walaupun sedikit dengan sebab kita celup tangan tu. Kecuali masa basuh tangan tu lah. Masa basuh tangan kita niat untuk sebagai jadi gayung untuk celup air saja. Situ kita kena hati-hati sikit lah. Masa basuh tangan je tak? Ya, masa basuh tangan. Masa basuh muka tak perlu. Basuh muka memang bukan kita nak basuh tangan. Yang kita nak basuh muka, tangan tu tak ada masalah. Masa kita nak basuh tangan tu, dan tangan juga kita nak celup kan. Kalau kita niat nak basuh tangan, celup dah tu, kita angkat tangan jadi musta'mal air tu. Jadi kita kena niat untuk sebagai celup saja. Dan kita basuh tangan di luar, tidak memusta'malkan. Kita baca daripada awal lah. Yang kedua, sebab dipakai akan dia pada basuh fardu, pada wudu dan pada mandi, dan tiada sampai perhimpunannya dua kolam, maka air yang dua bahagi ini suci dirinya, tiada menyuci bagi yang lain. Ringkas sangat dalam kitab ni pengertian air mustakmal ni. Jadi dua bahagian air itu maksudnya apa? Air mutaghayyir yang dah kita bincangkan sebelum ni, dan air mustakmal ni. Dua bahagian air ni, dua jenis air ni tidak mensucikan, suci pada dirinya tapi tidak mensucikan yang lain. Disebut tahir ghairu mutahhir. Suci pada dirinya tetapi tidak boleh kita menggunakan untuk mengangkat hadas dan mensucikan najis. Suci pada dirinya artinya air itu boleh kita gunakan. Bukan tak boleh, bukan air najis tu, air yang suci. Cuma dia kita boleh untuk mengangkat wudu, mandi wajib dan mensucikan najis. Tahir ghairu mutahhir. Jadi air mustakmal tadi tahir tetapi ghairu mutahhir, suci tapi tidak menyucikan. Jadi kalau suci kita nak minum pun boleh. Boleh ke tak boleh? Air mustakmal tu kita nak minum, boleh tak? Boleh lah kalau selera kan. Itulah orang peniaga, orang jual air kan, dia tahu sayang air ni kan, boleh guna lagi air ni. Dia boleh masak, boleh jual. Siapa nak beli air kan, air Milo mustakmal, air kopi mustakmal. Air ni air mustakmal, masak air yang panjuk air kan. Boleh ke tak boleh? Boleh lah, tapi orang tak datang dia lagi. Tak lagi lah. Apa ni? Tak senonoh pakcik ni kan, kata kan. Nak jimat kan, nak untung lebih.